Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'hinuhu wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita semua dalam syurga, dalam salah satu taman di taman-taman syurga, di tempat yang penuh dengan keberkatan ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan perhimpunan kita dan perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang digariskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, tatkala mereka membahaskan tentang al-wajibatul qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati, di antara yang digariskan oleh mereka adalah mencintai dan mengasihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sebab itulah kita mengatakan bahawa mencintai dan mengasihi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah satu kefarduan. Wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, melebihi cinta kita terhadap ahli keluarga kita dan harta-harta yang kita miliki, tuan-tuan. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jasa baginda kepada kita sangat-sangat besar. Disebabkan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita mengenal siapakah Tuhan yang menciptakan kita, tuan-tuan. Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita mengetahui apakah perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita dan apakah pula perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita.
Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui apakah jalan-jalan untuk ke syurga dan apakah perkara-perkara yang kalau dilakukan akan menjadi sebab kita dihumbankan ke dalam neraka Allah wal iyadzubillah min zalik. Maka hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wajibatil qalbiyah, cinta dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang fardu, dan ia merupakan salah satu daripada kewajipan-kewajipan hati seperti mana yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam sejarah para sahabat, kita akan dapati bagaimana golongan para sahabat ini, tuan-tuan, mereka begitu mencintai Nabi SAW melebihi cinta mereka terhadap diri mereka. Salah seorang di kalangan mereka adalah Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini, tuan-tuan, satu ketika ditangkap oleh golongan kufar, golongan musyrikin Makkah. Maka Khubayb apabila ditangkap, beliau diikat, kemudian digantungkan pada sebatang kayu. Kemudian dihunuskan pedang kepada leher Khubayb bin Adi pada ketika itu, tuan-tuan. Maka datang salah seorang di kalangan musyrikin Mekah pada ketika itu, berhadapan dengan Khubayb bin Adi, lalu memberikan tawaran kepada Khubayb, "Wahai Khubayb, atuhibbu an yakuna Muhammadan makanaka? Atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka?" Adakah kamu suka, adakah kamu nak sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan tempatmu, sedangkan kau dilepaskan, kau dibebaskan, dan kau kembali semula ke pangkuan keluargamu dalam keadaan selamat dan sejahtera? Maka Khubayb ketika itu, tuan-tuan, tak kala mendengar tawaran tersebut, beliau dengan begitu tegas mengatakan, "La wallahi, tidak demi Allah, aku tidak akan sekali-kali rela Muhammad itu disakiti walaupun dengan sebilah duri pada kaki baginda sallallahu alaihi wasallam." Maka lihat, tuan-tuan, Khubayb bin Adi, bagaimana cinta dan kasihnya beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta beliau terhadap diri beliau sendiri. Sanggup menggadaikan nyawa beliau semata-mata untuk menyokong dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain, tuan-tuan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu satu ketika duduk bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka akthar min kulli makhluqin." Kata beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai dan mengasihimu melebihi cintaku terhadap seluruh makhluk." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Wa akthar min nafsika wa ahlika wa malik." Adakah cintamu terhadapku tersebut melebihi cintamu terhadap dirimu, melebihi cintamu terhadap ahli keluargamu, dan melebihi cintamu terhadap harta-harta yang dimiliki olehmu? Maka Sayyidina Umar ketika itu, tuan-tuan, dengan penuh semangat beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Sungguh sekarang kamu telah pun mencapai kecintaan yang sempurna terhadapku, wahai Umar. Itu kisah cinta Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain, tuan-tuan, satu ketika Nabi SAW ketika itu nak melancar perang, nak melancarkan perang ke atas golongan kufar, tetapi kurang pembiayaan untuk nak membiayai tentera muslim pada ketika itu.
Tak cukup duit untuk nak membiayai keperluan ya, yang diperlukan oleh tentera muslimin untuk berperang dengan orang kufar. Maka dilakukan iklan kepada para sahabat, siapa yang nak menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Maka ramailah di kalangan para sahabat yang telah menginfakkan harta mereka untuk menyokong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Termasuklah seorang-seorang di kalangan mereka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apakah yang kau tinggalkan kepada ahli keluargamu?" Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya." Maknanya tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membelanjakan seluruh harta yang dimiliki oleh beliau ke jalan Allah Subhanahu wa taala demi menyokong dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat kenapa sanggup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyokong dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tuan-tuan adalah sebabkan beliau begitu cinta dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabiyah namanya Nasibah atau Nusaibah. Nusaibah ini adalah salah seorang di kalangan Ansariyah, yaitu golongan Ansar. Ketika berlakunya peperangan Uhud, ketika itu beliau berada di kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Sampai berita khabar angin bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun terbunuh dalam peperangan Uhud. Maka Nusaibah pada ketika itu tuan-tuan, apabila mendengar berita bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun terbunuh dalam peperangan Uhud, beliau berasa sedih yang teramat sangat, sehingga membuatkan beliau sendiri mengorak langkah menuju ke medan perang untuk nak memastikan apakah benar berita tersebut tuan-tuan. Dan Nusaibah ni tuan-tuan, bapa beliau, saudara-saudara lelaki beliau, suami beliau dan anak lelaki beliau kesemuanya menyertai peperangan bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Kemudian tatkala Nusaibah masuk ke medan perang, beliau bertemu dengan salah seorang di kalangan sahabat lalu disapa. Kata sahabat tersebut, adakah kamu Fulanah binti Fulan? Maka katanya, "Na'am." Kata sahabat tadi, "Ketahuilah bahawasanya bapamu telah pun terbunuh di medan perang ini." Maka Nusaibah pada ketika itu tatkala mendengar berita tersebut, beliau tetap mengatakan, menyoal sahabat tadi itu, "Aina Rasulullah?" Di manakah Rasulullah? Maka kata sahabat tadi, "Ayuh, pergi lagi kamu ke hadapan." Lalu Nusaibah pergi lagi ke depan tuan-tuan. Bertemu pula dengan sahabat yang lain. Maka kata sahabat tadi, "Wahai, adakah kamu Fulanah binti Fulan?" Maka jawab Nusaibah, "Ya." Maka kata sahabat tadi, "Ketahuilah bahawasanya saudara-saudara lelakimu kesemuanya telah pun gugur syahid di medan perang." Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nusaibah mendengar berita ini tuan-tuan, sedikit pun beliau tidak menzahirkan kebimbangan beliau tentang berita yang disampaikan kepada beliau tersebut, melainkan yang ditanya oleh beliau adalah aina Rasulullah. Beliau tetap bertanya, aina Rasulullah? Di manakah Rasulullah? Maka kata sahabat tadi, "Ayo pergi lagi kamu ke hadapan." Kemudian Nasibah berjalan lagi ke hadapan dan bertemu pula dengan seorang lagi sahabat. Maka kata sahabat tadi, adakah kamu Fulanah binti Fulan? Maka kata Nusaibah, "Ya." Kata sahabat tadi, "Ketahuilah bahawasanya
suamimu telah pun terbunuh di medan perang. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nusaybah tatkala mendengar berita tersebut, beliau tetap membimbangkan tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap bertanya, "Aina Rasulullah? Di manakah Rasulullah?" Maka kata sahabat tadi, "Ayuh pergi lagi kamu ke hadapan." Lalu berjalan lagi, Nusaybah masuk ke dalam medan perang dan akhirnya bertemu dengan seorang lagi sahabat. Kata sahabat tersebut, "Adakah kamu Fulanah binti Fulan?" Maka kata Nusaybah, "Ya." Kata sahabat tadi, "Ketahuilah bahawasanya anak lelakimu telah pun gugur syahid di medan perang." Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, seorang anak yang sangat-sangat disayangi dan dicintai, dijaga, dibelai, ditatang bagaikan minyak yang penuh. Tiba-tiba dia mendengar berita bahawasanya anak kesayangannya itu telah pun gugur syahid di medan perang. Tetapi tuan-tuan, berita tersebut tidaklah begitu membimbangkan beliau, tidaklah begitu menyedihkan beliau. Bahkan yang menjadi yang beliau sangat bimbangkan pada ketika itu adalah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nusaybah, "Aina Rasulullah? Di manakah Rasulullah?" Maka akhirnya sahabat tadi berkata, "Ayuh pergi lagi kamu ke hadapan. Nescaya kamu akan dapati Rasulullah berada di hadapan kelak." Maka Nusaybah pun teruskan lagi perjalanannya sampai ke dalam, dan akhirnya beliau melihat kelibat satu jasad yang begitu gagah menghayun pedang kiri dan kanan, bertempur dengan golongan kufar dengan begitu gagah sekali tuan-tuan. Dan Nusaybah ketika itu berlari menuru ke arah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memegang hujung pakaian yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dalam keadaan menangis, sungguh-sungguh menangis tuan-tuan. Kemudian kata Nusaybah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya musibah kehilanganmu adalah lebih berat bagiku daripada musibah kehilangan kerabat-kerabat yang kucintai dan yang kusayangi." Maknanya tuan-tuan, beliau tak sanggup kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musibah kehilangan baginda sallallahu alaihi wasallam terasa lebih berat ke atas beliau berbanding musibah kehilangan ahli-ahli kerabat yang beliau cintai dan beliau kasihi. Lihat bagaimana cinta dan kasihnya seorang sahabiyah terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cintanya itu melebihi cinta beliau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta beliau terhadap ahli ataupun kerabat beliau yang beliau cintai dan kasihi. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, faedah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan digunakan syafaat kepada Nabi Muhammad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang sahabat, beliau ini begitu rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga jasadnya itu pribadi luaran beliau ini nampak seolah-olah tidak terurus. Kerana begitu teringat dan rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala dibawa beliau tu, sahabat tadi ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala bersemuka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, doakan aku agar aku bersama-sama denganmu di dalam syurga kelak." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'datta laha?" Apakah yang telah kamu sediakan untuk kamu masuk ke dalam syurga? Maka kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, aku taklah banyak solat dan aku tak banyak berpuasa, dan aku juga tak banyak bersedekah ya Rasulullah. Cuma tinggal lagi, aku begitu cinta dan kasih kepadamu wahai Rasulullah." Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar kata-kata sahabat tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu kelak pada hari akhirat nanti akan bersama-sama dengan insan yang paling kau cintai.
Subhanallahil azim. Ini satu doa tuan-tuan. Doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi itu agar dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak dalam syurga disebabkan cinta dan kasih beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara faedah yang terbesar cinta dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hakiki, dengan cinta yang sebenar tuan-tuan, mereka ini akan bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak pada hari kiamat. Tetapi cinta dan kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dapat tidak hendaklah didahului dengan mentaati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata syair, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seorang kekasih akan taat kepada yang dikasihinya. Maka kalau benar kita cinta dan kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mentaati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita tuan-tuan. Terlebih utama dari sudut akidahnya menjadi pegangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pegangan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk-makhluknya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tidak kira sama ada baik ataupun buruk, perbuatan-perbuatan yang ada padanya ikhtiar ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ada padanya ikhtiar. Dan itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya walau dari apa-apa jauh sudut sekalipun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang mana pada manusia ini ada padanya anggota badan yang besar dan ada anggota-anggota yang kecil. Manusia bertempat dan manusia diliputi oleh arah yang 6. Ada bagi manusia kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Adapun Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan manusia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia yang diciptakannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anggota tangan, kaki, jari, betis, muka dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang 6. Tidak dikatakan Allah taala di kanan kita maupun di kiri kita. Tak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita maupun di belakang kita. Tak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas kita maupun di bawah kita tuan-tuan. Kerana yang hanya diliputi oleh arah yang 6 adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebarang arah yang 6. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat kerana makhluk itu bertempat. Yang dikatakan bertempat itu apabila sesuatu itu ia memenuhi satu kadar daripada ruang kosong. Maka makhluk itu di antara sifatnya adalah bertempat. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala tidak bersemayam di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit. Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi dan Allah Subhanahu wa taala bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu sifat makhluk. Seandainya kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala sama dengan sebuah kitab yang tertulis di dalamnya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya tanda-tanda rahmatku melebihi tanda-tanda azabku. Seandainya Allah Subhanahu wa taala dikatakan di langit, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala sama dengan para malaikat. Kerana warid dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jarak walau sejengkal pada langit itu, melainkan pada jarak tersebut pasti akan diisi oleh para malaikat yang sedang berdiri, sedang rukuk dan sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kalau begitu para ulama berkata, as-samaa'u mashhunatun bil malaikah. Langit itu penuh dengan para malaikat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berada di langit, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala sama dengan para malaikat. Dan sudah tentu Allah Subhanahu wa taala bersesak-sesak dengan para malaikat, wal iyazu billahi min dzalik. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala berada di bumi, maknanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita manusia. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, tuan-tuan, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala sama seperti udara di mana-mana ia ada. Waliyazu billahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan makhluknya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, tidak di satu tempat dan tidak berada di mana-mana tempat, kerana bertempat itu sifat makhluk. Ini di antara akidah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, tuan-tuan, maka insya-Allah ia akan menjadi di kalangan manusia yang beruntung dan akan bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam syurga kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar berpegang teguh dengan akidah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembacaan kitab kita pada malam ini, yaitu kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari ataupun Mukhtasar Sulam At-Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, karangan Al-Muhaddis Al-Lughawi Al-Faqih Al-Wali As-Salih Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahullahu taala. Kita masih lagi membahaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad. Dan kita dah nyatakan sebelum ini, tuan-tuan, murtad ataupun perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu terkeluar dari Islam terbahagi pada tiga. Riddah dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut perbuatan, dan riddah dari sudut kata-kata. Barang siapa yang melakukan salah satu daripada cabang riddah ini, tuan-tuan, maka orang tersebut terkeluar dari Islam, wal iyaz billahi min zalik. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah pun membahaskan tentang kita telah pun masuk pada membahaskan tentang contoh-contoh riddah dari sudut i'tiqad. Dan pada malam ini kita masuk pada contoh yang seterusnya, yaitu kata Tuan Syekh, au nisbatu ma yajibu tanzihu anhu ijma'an kal jismi, atau menisbahkan sesuatu yang maha suci Allah daripadanya secara ijma', seperti menyandarkan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kepada kata-kata Tuan Syekh ini, tuan-tuan, barang siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah jisim, maka sesungguhnya orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i, seperti mana yang telah dinukilkan oleh As-Suyuti dan kitabnya Al-Ashbah wan Nadzair, Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafir. Seseorang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak terkeluar dari Islam. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, man qala Allahu jismun la kal ajsam faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala jisim tetapi tidak seperti jisim-jisim, maka sungguh orang tersebut terkeluar dari Islam. Taib, ma makna al-jisim? Apakah yang dimaksudkan dengan jisim? Maka di sisi para ulama tauhid,
Jisim itu maknanya adalah sesuatu yang ada baginya panjang, lebar, kedalaman dan ia bersusun daripada beberapa juzuk. Sesuatu yang memiliki ukuran dan saiz, dikatakan panjang dan pendek, dikatakan tinggi dan rendah, yang ada gambaran dan ada rupa bentuk, dan ia boleh dipotong-potong dan boleh dijuzuk-juzukkan, maka perkara tersebut dinamakan sebagai jisim. Jisim pula kata para ulama terbahagi kepada dua, jismun latifun wa jismun kathifun. Jisim latif, jisim yang halus. Jisim kathif, jisim yang kasar. Beza di antara jismun latif dan jisim kathif, jisim latif, jisim yang halus itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipegang dengan menggunakan tangan. Seumpama cahaya kegelapan, seumpama udara, seumpama malaikat, seumpama roh, maka kesemua itu adalah contoh-contoh jisim yang latif. Adapun jisim pembahagian jisim yang kedua iaitu jismun kathif, jisim yang kasar. Kata ulama, ma yudbatu bil yadi, sesuatu yang boleh dipegang, yang boleh dijamah, boleh dikecap dengan menggunakan tangan. Ia seumpama pokok, kayu, batu, manusia dan sebagainya. Setiap perkara yang boleh disentuh dengan menggunakan tangan, maka ia dikatakan sebagai jisim kathif. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kedua-dua jenis jisim ini, sama ada jisim yang latif maupun jisim yang kathif. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Tuhan yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Maka berdasarkan kepada ayat tersebut tuan-tuan, difahami bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jisim yang latif, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan jisim yang kathif. Langit dan bumi itu kata para ulama ia contoh bagi jisim yang kathif. Adapun cahaya dan kegelapan ia merupakan contoh bagi jismun latif. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi seluruh ajsam. Allah Subhanahu wa taala pencipta bagi seluruh jisim. Namun Allah Subhanahu wa taala bukan jisim tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dari surah Asy-Syura ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka barang siapa yang menisbahkan sesuatu yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah, maka sungguh orang tersebut telah pun terkeluar dari Islam. Contohnya apa tuan-tuan benda yang tak layak? Menisbahkan jahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Menisbahkan ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala. Menisbahkan warna bagi Allah Subhanahu wa taala. Menisbahkan anggota bagi Allah Subhanahu wa taala. Menisbahkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menisbahkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menisbahkan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya tuan-tuan orang tersebut mencerca dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada satu kaedah yang dinyatakan oleh para ulama dan kitab-kitab mereka. Kullu ma la yaliqu billahi faman wasafa Allah bihi faqad syatamahu. Setiap perkara yang tidak layak untuk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka sungguh orang tersebut telah mencerca dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Syatmullah kafirun bil ijma'. Mencerca Allah Subhanahu wa taala dan mencela Allah Subhanahu wa taala adalah satu bentuk kekufuran dengan ijma' para ulama. Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliq al-ma'bud." Barang siapa yang mendakwa bahawa Tuhan kita memiliki ukuran yang tertentu,
faqad jahilal khaliqal ma'bud, maka sungguh orang tersebut jahil tentang Tuhan yang disembah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Dan segala sifat yang ada pada manusia adalah sifat-sifat kekurangan dan tidak boleh sama sekali disandarkan dan tidak boleh sama sekali disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia mendakwa bahwasanya Allah taala di langit. Hujahnya konon-kononnya bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapkan tangan ke arah langit. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau berkata, langit itu merupakan kiblat kepada doa seperti mana Kaabah itu merupakan kiblat kepada solat. Tatkala seseorang itu melakukan solat, menghalakan sebahagian besar daripada dadanya dan anggota-anggota badannya ke arah Kaabah, bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala berada di Kaabah. Tetapi apabila seorang itu melakukan solat, dihadapkan dadanya dan sebagian besar daripada anggotanya ke arah Kaabah, kerana Kaabah itu merupakan kiblat kepada solat. Maka kata Imam Nawawi, begitulah juga tatkala seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan tapak tangannya ke arah langit bukan disebabkan Allah Subhanahu wa taala berada di langit, tetapi dihadapkan tapak tangan ke arah langit adalah kerana langit itu merupakan kiblat kepada doa. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i telah berkata, man qala aw i'taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy faqad kafar. Barang siapa yang berkata atau beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy, maka sungguh orang tersebut telah pun terkeluar dari Islam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sebarang saiz ukuran. Allah Subhanahu wa taala tidak ada gambaran, tidak ada rupa bentuk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki warna, tidak diliputi oleh arah yang enam. Dan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, tidak di satu tempat dan tidak berada di mana-mana tempat. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, seorang ulama salafus salih, salaf yang hakiki, yang hidup pada kurun yang ketiga Hijriyah. Beliau adalah seorang ulama yang bermazhab Hanafi, yang masyhur dengan sebuah kitab yang berjudul Aqidatut Tahawiyah. Dan kitab beliau tuan-tuan, pada mukaddimah kitab tersebut beliau berkata, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani wa Abi Yusuf Al-Qadi. Kata beliau dalam kitab tersebut, pada awal kitabnya itu, ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikut pegangan fuqaha al-millah, para fuqaha, yaitulah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf Al-Qadi. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf Al-Qadi ini tuan-tuan merupakan anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, pengasas kepada mazhab Hanafi. Dan Al-Imam Abu Hanifah, beliau adalah seorang ulama di kalangan tabi'in yang sempat berguru dengan tidak kurang daripada 7 orang sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antara guru beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. La syak, tidak syak lagi tuan-tuan, para sahabat guru mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan kitabnya Aqidatut Tahawiyah itu tuan-tuan, sanadnya itu bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Dalam kitab beliau mengatakan bahawa ini merupakan pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara yang dinyatakan dalam kitab tersebut, ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat
la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah daripada memiliki ukuran dan saiz, batas-batas akhir, sisi-sisi, anggota-anggota yang besar maupun anggota-anggota yang kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang enam seperti mana makhluknya itu diliputi oleh arah yang enam. Dan beliau juga mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat daripada sifat-sifat manusia, maka sungguh orang tersebut terkeluar daripada Islam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini pegangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata tuan Syekh, au tahlilu muharramin bil ijma'i ma'lumin min ad-din bid darurati mimma la yakhfa alaihi kaz-zina wal liwati wa qatlil muslim was sariqati wal ghasbi. Atau menghalalkan perkara yang telah diharamkan secara ijma' yang diketahui daripada perkara agama secara daruri, serta tidak tersembunyi lagi akan keharamannya seperti zina, liwat, membunuh orang Islam, mencuri dan merompak. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu murtad, kufur, adalah apabila seorang itu meyakini tentang halalnya perkara yang telah pun diharamkan dalam Islam. Apabila seorang itu dia yakin, dia beriktikad bahawa ada di antara perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam secara ijma' para ulama, diiktikadkan sebagai halal, maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Sebagai contoh, dia meyakini bahawa zina itu halal, ataupun liwat itu halal, membunuh orang Islam adalah satu perkara yang halal, ataupun mencuri dan merompak itulah ada satu perkara yang halal. Sedangkan perkara-perkara tadi tuan-tuan, zina, liwat, membunuh orang Islam, mencuri dan merompak adalah perkara-perkara yang haram dengan ijma' para ulama, dan keharaman perkara-perkara tersebut diketahui secara daruri dalam Islam, dengan makna orang alim dan orang jahil mengetahui tentang keharamannya. Pun begitu dia mengatakan bahawa perkara-perkara ini adalah perkara yang halal, maka kata tuan Syekh, orang tersebut terkeluar dari Islam. Melainkan ada pengecualian di sini, melainkan seandainya ada muallaf, yakni seseorang yang baru masuk Islam dan dia tak pernah tahu bahawasanya dalam Islam zina itu haram, liwat itu haram, mencuri itu haram, merompak itu haram. Dia tak pernah tahu. Lalu dia mengatakan bahawa perkara-perkara tersebut adalah perkara yang halal dalam Islam. Orang yang seperti ini tuan-tuan, la yukaffar bal yu'allam. Orang yang seperti ini tidak dihukum kufur, bahkan adalah diajar kepadanya bahawa dalam Islam mengharamkan zina, liwat, mencuri, merompak, membunuh muslim yang lain dengan tanpa hak. Selama diajar orang tersebut, seandainya dia kembali semula mengatakan bahawa perkara-perkara tadi adalah perkara yang halal, maka orang tersebut ketika itu terkeluar dari Islam. Kadzalik atau tahrimu halalin zahirin kadzalika kal bai'i wan nikah. Begitu juga mengharamkan sesuatu yang jelas halal seperti jual beli dan nikah. Tadi yang tadi ini menghalalkan perkara yang jelas haram. Sekarang ini mengharamkan pula perkara yang jelas halal. Seumpama mengharamkan jual beli, mengharamkan nikah. Ada salah seorang di kalangan tokoh Mu'tazilah tuan-tuan, namanya Abul Ala Al-Ma'arri. Abul Ala Al-Ma'arri ini tuan-tuan pelik. Dia adalah seorang Mu'tazili yang berfikiran Mu'tazilah, dan beliau juga dalam masa sama mengharamkan nikah. Beliau mengatakan bahawasanya nikah itu adalah satu perkara yang haram. Maka para ulama mengatakan bahawasanya Abul Ala Al-Ma'arri telah pun terkeluar dari Islam, dihukum kufur, kerana kenyataan itu bercanggah dengan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bernikah, iaitu bagi mereka yang cukup syarat.
dan nikah itu adalah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Ala Al-Ma'ri boleh mengatakan bahawa nikah itu adalah satu perbuatan yang haram? Maka seseorang yang mengharamkan perkara yang jelas halal, seumpama jual beli dan nikah itu, maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Kemudian yang terakhir pada malam ini tuan-tuan, au nafyu wujubi mujma'in alaihi kadzalika kas-salawatil khamsi aw sajdatin minha waz zakati was shaumi wal hajji wal wudu', atau menafikan kewajipan yang telah disepakati dengan ijma' seperti solat 5 waktu atau sujud yang merupakan sebahagian daripadanya, zakat, puasa dalam bulan Ramadan, haji bagi siapa yang mampu, dan wudu'. Juga di antara salah satu daripada perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad, apabila seorang itu menafikan kewajipan yang telah pun disepakati oleh para ulama. Ijma' para ulama mengatakan bahawa ia adalah satu perkara yang wajib. Namun kalau ada orang yang menafikan kewajipan tersebut, maknanya kenyataan itu bercanggah dengan ijma' para ulama, dan barang siapa yang kenyataannya itu bercanggah dengan ijma' ulama, orang tersebut terkeluar dari Islam. Contoh tuan-tuan dalam masalah ini, masalah kewajipan zakat bagi mereka yang wajib mengeluarkan zakat, ataupun orang yang kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Begitu juga kewajipan menunaikan haji bagi mereka yang mampu, dan kewajipan berwuduk bagi mereka yang nak melakukan solat. Barang siapa yang mengatakan bahawasanya perkara-perkara tadi adalah di antara perkara-perkara yang tidak wajib, maka orang tersebut jelas terkeluar dari Islam. Kerana kewajipan perkara-perkara tadi itu, kewajipan zakat bagi mereka yang wajib menunaikan zakat, kemudian kewajipan berpuasa, kewajipan haji bagi mereka yang mampu, dan kewajipan mengambil wuduk bagi mereka yang nak melakukan solat, itu adalah kewajipan-kewajipan yang zahir yang telah pun diijma'kan oleh para ulama. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman terhadap apa yang kita bahas pada malam ini, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, Allah taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang kita alami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyid Ahmad Ar-Rifai, wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani, wa bijahi Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.